Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jomrah. Tajuk kali ini, Cikgu akan bawakan tajuk pengurusan data untuk matematik tahun 4. Jadi murid-murid semua dah bersedia? Baiklah, kalau dah bersedia, pada hari ini kita akan membina piktograf dan carta palang. Sebagai rujukan, kamu boleh lihat buku teks muka surat 233 hingga 234. Dan cikgu berharap di akhir pengajaran kita pada kali ini, kamu boleh buat uji diri pada muka surat 235. Sebelum itu, apa itu piktograf? Ya, piktograf merupakan ilustrasi data menggunakan gambar atau simbol yang sama bentuk dan sama saiz bagi mewakili frekuensi atau kekerapan sesuatu perkara atau item. Piktograf juga dikenali sebagai carta gambar. Berikut cikgu berikan contoh piktograf. Gambar pada di sebelah kiri ini adalah piktograf mewakili buku. Manakala di sebelah kanan ini mewakili bilangan ikan. Kamu boleh cipta ataupun bina gambar yang kamu suka. Baik, kita pergi kepada carta palang. Apa itu carta palang? Carta palang juga dikenali sebagai carta bar. Carta palang mempersembahkan data menggunakan palang-palang secara menegak atau melintang. Lebar setiap palang mestilah sama saiz, manakala panjang atau tinggi palang pula bergantung kepada kekerapan sesuatu data. Mari kita lihat. Contoh carta palang. Di sebelah kiri cikgu adalah carta palang yang menegak. Manakala di sebelah kanan cikgu adalah carta palang mengufuk. Kamu boleh bandingkan? Ya, satu menegak, satu melintang. Baik, mari kita bina bersama. Kita bina piktograf terlebih dahulu menggunakan data ini. Gambar menunjukkan 4 orang murid bermain Beyblade. Jadi, data yang diperolehi, Akim mempunyai 12 Beyblade, Ben ada 10, Chin ada 14 dan Don ada 12. Daripada data ini, kita boleh cipta piktograf. Mari kita bina piktograf. Cara untuk membina piktograf, langkah pertama, kamu perlu bina jadual dengan cara melukis 2 lajur dan 4 baris petak. Lajur adalah, ini lajur kanan, kiri, maafkan cikgu, dan ini lajur kanan. Manakala 4 baris ni yang ini. Okey, baris. Okey, jadi nama kita perlu tulis di lajur kiri. Langkah kedua adalah kita perlu tentukan petunjuk bagi piktograf. Jadi, cikgu nak beri contoh bentuk bulatan. Cikgu pilih bentuk bulatan yang mewakili, satu bulatan ini mewakili 2 biji Beyblade. Jadi, tadi kita lihat Akim ada 12. Jadi, cikgu perlu bahagi dengan 2 sebab cikgu nak menunjukkan satu bilangan bentuk bulat ini mewakili 2 biji Beyblade. Jadi, perlu dibahagi dengan 2. Jadi, gambar bulatan nanti adalah 6. Begitu juga dengan Ben. Ben pada asalnya ada 10, tetapi setelah kita nak mewakilkan pada satu gambar sahaja, so dibahagi dengan 2. Jadi, 5 gambar berbentuk bulat nanti. Begitu juga dengan Chin dan Don. Baik, jadi langkah yang ketiga, kita perlu tulis simbol di lajur kanan. Simbol tadi, cikgu pilih simbol bulatan, betul? Jadi, Akim tadi ada 6. Sepatutnya ada 6 simbol bulatan tadi. Betul ke? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Betul. Okey, jadi inilah simbol yang cikgu maksudkan tadi. Petunjuk mewakili 2 biji Beyblade. Jadi, satu simbol ini menunjukkan 2 biji Beyblade. Jadi sebenarnya Hakim bukan ada 6 biji ya. Tapi di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, begitu juga di sini dan juga yang ini. Jadi apabila dijumlahkan semuanya, sebenarnya dia ada 12 Beyblade. Faham murid-murid? Okey, baik. Jadi setelah itu, kamu tulis petunjuk dan tajuk. Petunjuk selalunya berada di bahagian bawah. Okey, begitu pula dengan tajuk. Tajuk berada di atas. Ini adalah tajuk. Koleksi Beyblade bagi 4 orang murid. Kamu boleh tambah situ. Dan simbol. Jadi kamu perlu ingat, membina piktograf, 3 perkara utama ni kamu perlu fikirkan. Iaitu tajuk, simbol yang kamu gunakan dan juga petunjuk. Baik, mari kita membina carta palang pula. Dengan menggunakan data yang sama. Hakim ada 12, Ben ada 10 Beyblade, Chin ada 14, Don ada 12. Jadi, mari kita bina carta palang. Baik, kamu boleh bina carta palang dengan menggunakan buku latihan matematik kamu. Yang ada petak-petak tu. Lagi besar petak, lagi senanglah kamu nampak gambar ataupun carta palang yang kamu bina nanti. Baik, cikgu berikan contoh yang ini. Okey, jadi langkah yang pertama, kamu lukiskan paksi mengufuk dan juga mencancang. Masih ingat ke yang mana satu mengufuk, yang mana satu mencancang? Tajuk kita yang lepas iaitu koordinat, cikgu telah ajar kamu mana satu paksi mengufuk dan satu paksi mencancang. Jadi, cikgu ulang sekali lagi, paksi mengufuk dan paksi mencancang. Paksi mengufuk yang ini. Manakala paksi mencancang yang ini. Boleh ingat? Bagus. Baik. Jadi, langkah kedua, pada paksi mengufuk, kamu perlu tulis nama 4 orang murid tadi. Paksi mengufuk, kamu perlu tulis nama. Okey, Hakim, Ben, Chin dan Don. Cikgu jarakkan supaya nanti palang cikgu berada di sini berpisah dengan palang Ben. Begitu juga dengan Chin. Jadi, untuk menampakkan lebih kekemasan. Betul? Okey, baik. Jadi, langkah ketiga ialah pada paksi mencancang pula, ini paksi mencancang, tandakan senggatan dan labelkan nilai yang sesuai untuk mewakili bilangan Beyblade. Okey, paksi mencancang ni kita tandakan senggatan. Apa itu senggatan? Okey, biar cikgu tunjukkan. Ini dia senggatan. Okey, senggatan ini kamu tandakan senggatan di bahagian paksi mencancang ini. Dan labelkan nilai yang sesuai untuk mewakili bilangan Beyblade. Kalau tadi cikgu dah tunjukkan bahagi 2 kan. Jadi, nilai yang sesuai di sini kita boleh gunakan sifir 2. Persilangan di antara paksi mencancang dan paksi mengufuk ini nilainya kosong. Jadi, kita bermula dengan kosong. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Kemudian, kita langkah keempat pula. Apa perlu kamu buat? Ya. Langkah keempat, kamu perlu lukis dan warnakan palang bagi mewakili setiap data bilangan Beyblade. Jadi, kita akan lukis dan warnakan palang di bahagian sini. Dan kamu perlu tahu, Hakim ada berapa tadi? Okey, jadi cikgu berikan contoh di sini. Ya, cikgu dah selesaikan. Hakim, dia ada 12 Beyblade tadi. Jadi, cikgu perlu lukis sehingga ke 12 dan cikgu warnakan. Warna kuning. Ben, dia ada 10. Jadi, cikgu lukis sehingga cikgu warnakan
palang ini dengan warna hijau sehingga angka 10 sahaja sebab dia ada 10 biji Beyblade sahaja. Begitu juga dengan Chin. Chin ada 14. Jadi cikgu labelkan, lukis dan warnakan palang sehingga 14. Don ada 12. Jadi kalau di sini melalui carta palang ni kita boleh lihat bilangan Beyblade Akim dan Don sama. Kan? Okey, baik. Seterusnya kita pergi langkah yang kelima. Langkah yang kelima, kita perlu tulis tajuk carta palang. Jadi ini adalah tajuk carta palang berada di atas. Ingat, tajuk mesti berada di atas. Koleksi Beyblade bagi 4 orang. Ingat, tajuk mesti berada di atas. Kemudian, langkah ke-6, kamu perlu labelkan bilangan pada paksi mencancang. Ya, di bahagian mencancang ni pun kita perlu nyatakan apa maksud nombor yang berada di sini. Ya, ini adalah bilangan Beyblade murid. Kamu boleh tulis bilangan. Kemudian, langkah yang terakhir adalah kamu perlu labelkan nama pada paksi mengufuk. Ya, di sini kita perlu labelkan juga nama supaya orang yang baca kamu punya carta palang ni tahu apa Akim, Ben, Chin, Don ni. Kan? Jadi ini adalah nama murid. Kamu boleh tulis di sini nama ataupun nama murid. Baik, rasanya kamu boleh bina sendiri. Cuba kamu bina piktograf ataupun carta palang sendiri. Kamu dapatkan satu set data berkaitan minuman kegemaran kamu dan keluarga kamu. Dan bina piktograf atau carta palang kamu sendiri. Boleh? Ya, selamat mencuba. Jadi, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap ianya dapat membantu kamu faham apa itu piktograf dan carta palang dan kamu boleh bina sendiri. Sebelum berpisah, jangan lupa subscribe channel cikgu, like, komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.